Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sihat walafiat. Ustaz ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sebelum kita mula pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 4, kita tadahkan tangan, kita doakan semoga kita dapat memahami ilmu yang dipelajari. Kita doakan supaya lancar lidah kita membaca Al-Quran dan mempelajari agama. Kita doakan untuk rakan-rakan saudara mara kita di Palestin. Kita doakan semoga kita dijauhi daripada wabak penyakit COVID-19 terutamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan mulakan pelajaran kita. Hari ini Ustaz akan bawa dua tajuk. Tapi ada 3 perkara yang kamu perlu laksanakan. Yang pertama, kita akan pelajari tajuk kefahaman surah Al-Ikhlas, sambungan daripada tajuk sebelum ni. Sekarang kita sambung kefahaman surah Al-Ikhlas. Yang kedua, kita akan belajar tentang sirah Nabi Muhammad, iaitu tajuk Fatanah, kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tasmi'. Tasmi' kamu akan hubungi ustaz. Kamu WhatsApp Ustaz, beritahu pukul berapa kamu boleh dalam hari ni. Beritahu pukul apa, kemudian Ustaz akan hubungi kamu melalui video call. Okey. Mari kita terus belajar. Kita mulakan pelajaran kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan kita diberkati majlis ilmu kita ni. Okey, mula-mula Al-Quran. Al-Quran, apa tajuk kita tadi? Sebelum tu kamu buka dulu muka surat 29. Buku teks muka surat 29. Pastikan kamu ada. Tetapi siapa yang tidak ada buku teks, boleh tengok kat sini saja. Ustaz rujuk kepada buku teks. Ingat keutamaan kita, kita membaca jawi. Kita dalam masa belajar Pendidikan Islam ni, dalam masa yang sama kita belajar membaca jawi. Ustaz baca satu persatu nanti supaya kamu dapat memahami jawi juga. Bukan kita belajar kefahaman surah Al-Ikhlas, sirah juga, dan sebagainya, tetapi kita akan belajar membaca jawi. Okey. Baik, muka surat 29. Baca dan hayati. Baca dan hayati. Okey. Kepentingan surah Al-Ikhlas. Kepentingan surah Al-Ikhlas. Apa kepentingannya? Ada berapa? Okey, di sini kamu tengok kepentingan surah Al-Ikhlas ada 7. Ada 7. Kita tengok satu-satu surah Al-Ikhlas. Ustaz harap kamu dah hafal surah Al-Ikhlas, tetapi baca dan hafal dengan betul dan bertajwid. Okey, kita tengok satu persatu. Kepentingan surah Al-Ikhlas. Kepentingan surah Al-Ikhlas ada 7. Yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada
keesaan Allah, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Dia akan menguatkan pegangan akidah kita, kepercayaan kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Menghindarkan diri daripada perbuatan syirik dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas, memahami maksudnya dan memahami kepentingannya, kita dapat menghindarkan diri daripada perbuatan syirik, iaitu kita mengelakkan daripada mengakui ada benda lain yang berkuasa daripada Allah, selain daripada Allah tak boleh. Hanya Allah saja yang berkuasa. Yang ketiga, kepentingannya ialah sentiasa berdoa kepada Allah. Kita dengan memahami surah Al-Ikhlas, kepentingannya kita akan sentiasa berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah, meminta kepada Allah supaya teguh iman kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan benda-benda yang sesat. Yang keempat, kepentingannya satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Satu kali baca menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kamu baca 3 kali surah Al-Ikhlas, seolah-olah kamu baca satu Al-Quran. Satu Al-Quran ni. Al-Quran nampak tak? Satu Al-Quran, sebuah Al-Quran ni. Jadi bacalah, amallah. InsyaAllah Allah akan bagi ganjaran pahala menyamai membaca satu buah Al-Quran. Sekali baca. Okey, baik. 3 kali baca surah Al-Ikhlas. Okey, baik. Yang keempat, kepentingannya. Yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Nampak? Ganjaran syurga, masuk syurga. Siapa tak mau? Semua nak masuk syurga. Jadi kita masuk sama-sama, kita amalkan surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Sebelum tidur boleh, naik kenderaan boleh, dalam sembahyang pun baca surah Al-Ikhlas. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Allah akan mengampunkan dosa kita apabila kita membaca surah Al-Ikhlas. Okey, baik. Yang ketujuh, last, membentuk kepribadian Muslim. Membentuk kepribadian Muslim. Kita memahami surah Al-Ikhlas, kita mengamalkannya. Kita dengan amalkan, memahami, iman kita makin teguh. Dengan sebab tu kita akan jadi orang Islam yang mantap, yang hebat. Iman teguh, tak terjejas. Sebab apa? Kita berpegang dengan prinsip yang ada dalam surah Al-Ikhlas tersebut, iaitu mengesahkan Allah sahaja, dan tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itulah yang perlu kita pegang, dan akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata Allah yang layak disembah. Okey, seterusnya kita kesimpulannya, kepentingan surah Al-Ikhlas ada 7. Ada 7, kamu kena faham dan amalkan. Yang ni kamu tak perlu buat aktiviti lagi, kecuali kalau siapa yang belum siap buku aktiviti dia. Kita ada 2 muka surat saja yang perlu dibuat. Jadi kamu tengok dalam buku aktiviti kamu. Ni buku aktiviti. Kamu boleh tengok di situ siapa yang belum siap. Ustaz rasa semua ramai dah siap, tapi ada juga yang belum siap, terutama yang tak hadir ke sekolah. Muka surat 15 buku aktiviti. Aktiviti muka surat 15, 16. Muka surat 16 dan 17. Ni muka surat 16 dan 17 kamu boleh tengok sendiri dalam buku aktiviti ni. Muka surat 16, 17. Siapa yang belum buat? Kalau dah buat, tak ada masalah. Okey, baik. Terus.
Okey, ni hadis Nabi lah yang menceritakan tentang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas tu menyamai membaca membaca sebuah Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. Okey, baik. Sekarang buka muka surat 146. 146 ni kita akan belajar apa? Kita tengok sirah. Kita akan pelajari sirah. Okey, sirah iaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tajuknya ialah kebijaksanaan Nabi. Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari kita fahami, teliti dan fahami. Jadi tolong tumpu perhatian semua. Kita cuba faham. Kalau tak faham, ulang semula video ni. Ulang semula. Okey, baik. Inilah pelajaran kita. Dan buka muka surat tadi. Okey, kebijaksanaan Nabi. Kamu tengok gambar tu. Okey, kita baca satu persatu. Dua murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Okey, dua murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Bawah ni gambar ni. Juara matematik antarabangsa. Okey, kebijaksanaan mereka telah mengharumkan nama negara. Mereka ialah kebanggaan kita. Adakah mereka itu Fatonah? Ustazah, adakah mereka itu Fatonah? Jom kita lihat. Sebelum tu, apakah yang kamu tahu? Apakah yang kamu tahu tentang bijaksana? Tahu tak? Okey, siapa tahu? Alhamdulillah. Siapa tak tahu? Jom kita tengok muka surat 147. Bukan muka surat 147. Okey, ni ustazah dia duduk sembang. Dia duduk sembang dengan ustazah. Okey. Maksud Fatonah. Apa maksud Fatonah? Okey. Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan Fatonah? Apakah yang dimaksudkan dengan Fatonah? Okey, ustazah dia jawab apa? Fatonah bermaksud bijaksana, berakal, budi dan pandai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Okey, Fatonah maksud apa? Bijaksana, berakal budi dan pandai. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dakwah. Okey, baik. Para rasul mempunyai pemikiran yang kritis. Mereka dapat merancangkan strategi dakwah dengan berkesan. Jadi kita ikut Nabi. Kita rancang elok strategi dakwah ni. Kita semua adalah pendakwah. Kita orang Islam semua adalah pendakwah. Sekurang-kurangnya dakwah dengan adik kamu, abang kamu, dengan kawan-kawan. Berdakwah dengan kakak, dengan abang. Dakwah kalau tak tutup aurat, cakap elok. Kita semua adalah pendakwah. Jadi tapi mesti ikut cara Nabi, iaitu cara bijaksana. Cara bijaksana. Macam mana nak tarik kawan-kawan kita jadi orang yang baik, ataupun yang dah baik dah, kita ajak jadi lebih baik lagi daripada sebelum. Dalam masa yang sama kita juga muhasabah diri kita sendiri. Kita pun berubahlah. Kalau ada yang masih tak berubah, masih amalkan perkara yang tak elok, kita berubah juga. Dakwah diri kita sendiri juga. Okey, baik. Di sinilah ulang tadi. Okey, muka surat 148. Okey, baca dan fahami. Apa yang kita nak belajar ni? Okey, muka surat 148. Keunggulan sifat Fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tengok cerita ni, keunggulan sifat Fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dah buka muka surat 148?
Okey, kalau tak buka tengok sini peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Tahu tak Hajarul Aswad ada di mana? Di Baitullahil Haram, berada di Kaabah, di satu sudut di Kaabah. Kamu boleh tengok nanti. Boleh rujuk dalam YouTube pun dah ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Nabi Muhammad mencadangkan hari itu dulu ada satu peristiwa nak meletakkan Hajarul Aswad ni, tapi semua kabilah berebut nak duduk, nak letak Hajarul Aswad. Jadi Nabi menghampar satu kain serban Nabi dan letakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian Nabi pun angkat. Ni dia tu, ada gambar ni. Angkat sama-sama, panggil semua kabilah, angkat. Seorang sikit pegang di bucu kain tu. Jadi tak ada lah pergaduhan, semua sama-sama angkat. Okey, baik, tu kebijaksanaan Nabi tu. Fatonah. Okey, baik. Itulah keunggulan sifat fatonah Nabi. Yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan Islam, yang bukan beragama Islam. Tengok strategi berhijrah Nabi Muhammad. Tengok dengan sifat fatonah, iaitu kebijaksanaan Nabi yang dikurniakan Allah kepada Nabi. Macam mana strateginya? Nabi Muhammad tak guna jalan biasa oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah, tapi menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid. Sebab apa? Jalan biasa tu akan terjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencari, memburu Nabi Muhammad. Mereka takut Islam tersebar luas, mereka nak tangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bijak. Nampak apa? Nabi menggunakan jalan yang tak biasa orang lalu. Jadi mereka tidak menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jumpa pun Allah gagalkan rancangan mereka. Panjang ceritanya, nanti kita cerita. Ingatkan ustaz dalam kelas bersemuka nanti. Okey, baik. Ingat bila ustaz baca ni, ustaz tunjuk kan, ustaz tunjuk tu, kamu tengok tak mana ustaz baca, supaya kamu pun dapat memahami Jawi, dan yang dah tahu Jawi tu kamu lagi mantap membaca teks Jawi, tulisan Jawi. Ustaz ni sangat-sangat membantu. Tolong tengok betul. Sekarang buka muka surat 149. Okey. Kalau tak ada buku, tengok sini. Okey, tengok. Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj Ansar. Kaum Aus dan Khazraj. Okey. Iaitu kaum Ansar. Mereka dulu ada kita tengok Okey, baik. Ini pun adalah sifat keunggulan, sifat fatonah Nabi Muhammad, kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Nampak? Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada mana ke mana? Ingat tak? Berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai saja di Madinah,
Okey, apa yang Nabi buat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Okey. Mula-mula Nabi mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, iaitu kaum Ansar. Lepas ni dulu lepas ada satu puak duk kumpulan ni, kumpulan 2, kumpulan 3 tak kawan langsung. Okey, lah ni Nabi pi saja Madinah berhijrah sampai tu, bawa kaum Muhajirin iaitu yang bersama Rasulullah daripada Mekah tadi bertemu dengan orang-orang Madinah, iaitu orang-orang Ansar, iaitu orang yang memberi pertolongan, menyambut kedatangan Nabi, menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan. Tu namanya golongan Ansar. Okey. Jadi Nabi berjaya mempersaudarakan kedua-dua ini, Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Jadi kesimpulan di sini, kita semua orang Islam adalah bersaudara. Tak payah duk pecah. Jangan cari pasal dengan rakan-rakan Islam kita. Sebaliknya kita cari jalan penyelesaian. Ingat, bermula daripada mana? Bermula dalam rumah kita sendiri, dengan adik, dengan kakak, dengan abang. Tak usah bergaduh, cari jalan penyelesaian. Mengalah lah, tak payah duk berebut mainan lah, apalah. Cari jalan penyelesaian bagi adil. Yang kedua, yang paling dekat dengan kita dalam kelas, kawan-kawan kita. Kita semua dalam kelas kita tu kawan kita. Jangan ada satu kumpulan ni tak mau kawan dengan kumpulan ni. Jangan. Semua mesti bersaudara, berkawan. Okey, baik. Seterusnya, keunggulan Nabi Muhammad dengan sifat fatonah, bijaksana, itu membentuk piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi mewujudkan piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Okey, membentuk piagam Madinah, iaitu perlembagaan atau perjanjian, supaya ada undang-undang, ada undang-undang yang ditetapkan supaya semua pakai ikut. Itulah peranan ketua. Bagi satu arahan saja, semua guna arahan tersebut, selagi tidak melanggar perintah Allah. Ini kan Nabi Muhammad ajak kita bersatu padu. Piagam ni lebih kepada bersatu padu umat Islam, dan piagam ni sangat penting menjadi orang Islam semakin kuat dan berprinsip dan berdisiplin. Itu dia. Jadi itulah kebijaksanaan Nabi, iaitu merancang dengan baik supaya negara Madinah menjadi mengikut undang-undang dan sistematik, dan berjalan, semua kehidupan seharian berjalan lancar. Okey, baik. Seterusnya, apa keunggulan sifat fatonah Nabi? Keunggulan yang usahawan yang unggul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Tengok kebijaksanaan Nabi jadi usahawan yang unggul. Rasulullah merupakan usahawan yang berjaya. Ingat tak Sayyidatina Khadijah ni siapa? Sayyidatina Khadijah adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Sebelum tu, masa waktu ini, waktu jadi perniagaan ni, Sayyidatina Khadijah belum berkahwin lagi dengan Nabi Muhammad.
Masa tu belum lagi. Lepas pada tu, ya, dengan kebijaksanaan dan kejujuran Nabi dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Tengok bagaimana cara Nabi berniaga, iaitu dengan cara yang jujur, amanah, sampai pelanggan-pelanggan mempercayai dan rasa seronok bila beli, sebab mereka yakin barang yang dijual oleh Nabi Muhammad SAW berkualiti. Jadi kita kalau kita jadi berniaga dengan jujur, amanah, tak rugi langsung, sebaiknya Allah akan bantu kita, murahkan rezeki kita. Sebab apa? Kita ingat rezeki itu Allah yang bagi. Kalau kita cuba menipu, bohong, apa semua, itu hanya mendatangkan bencana kepada kita, dosa besar. Tak payah buat macam tu. Kita buat ikut Nabi, barulah kita dapat pahala dan sentiasa diberkati. Makanan, rezeki yang kita dapat pun berkat. Allah pun sayang kepada kita, Nabi pun sayang kepada kita. Baik, seterusnya habis. Itulah keunggulan Nabi Muhammad SAW, pengajaran yang kita perlu ambil di sini, perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita, sama ada di rumah, di sekolah, di luar, di masjid, di surau, di tempat-tempat awam, tempat-tempat orang ramai. Kita amalkan sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Ikut Nabi. Nampak macam mana Nabi bijaksana? Iaitu dengan mengikut apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Kalau kita guna kebijakan kita untuk melakukan kejahatan, itu bukan sifat Nabi, itu salah. Sebaliknya, gunakan kebijaksanaan yang Allah bagi dekat kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama, mengajak orang buat baik dan mengajar apa yang baik kepada orang lain. Itu sifat yang perlu diamalkan, iaitu mengikut sunnah Nabi SAW. Okey, baik. Jadi di sini kita perlu bijak membuat keputusan. Kalau kamu nak buat keputusan apa pun, rancang elok-elok. Tak payah terburu-buru. Buat satu persatu. Jangan kau nak buat semua tanpa perancangan, sekali lagi semua tak jadi. Okey, baik. Berhemah tinggi. Kamu jadilah orang yang berhemah tinggi. Itulah apa yang dipelajari hari ini. Ustaz harap kamu dapat memahami. Okey, baik. Tugasan, buku aktiviti. Ada tak buku aktiviti yang Ustaz tunjuk tadi lah? Okey, kamu buka buku ni. Ni tugasan kamu nah. Okey, buku aktiviti yang pertama, siapkan latihan muka surat 76 dan 77 berkenaan dengan sirah yang kita belajar tadi. Yang kedua, hafaz, fahami dan amalkan. Hafaz, fahami dan amalkan kepentingan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan. Ni kamu amalkan. Ustaz nak kamu praktikkan di rumah kamu sekarang. Sekarang ni memang tak boleh praktik dengan mana, sebab tak boleh keluar rumah. Tapi kalau keluar, praktikkan di mana-mana saja kamu berada. Terutamanya dalam rumah, praktikkan dan amalkan kepentingan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan yang Ustaz bacakan tadi. Yang ketiga, tasmi'. Ustaz minta tolong, sila WhatsApp Ustaz dan tetapkan waktu yang sesuai, dan Ustaz akan hubungi kamu melalui video call. Ustaz akan telefon kamu. Kamu WhatsApp Ustaz, beritahu Ustaz, saya boleh nak tasmi' pukul 8 contohnya, pukul 10 contohnya. Beritahu Ustaz, Ustaz kata okey. Saat lagi Ustaz telefon, Ustaz call, buat video call. Kemudian kamu sedialah muka surat mana kamu baca. Kalau kamu baca di rumah dah melebihi muka surat di sekolah, ikut hak rumah tu. Kamu buka dan beritahu Ustaz muka surat apa dalam WhatsApp tadi. Ustaz pun bersedia juga. Ustaz pun buka Quran Ustaz dekat sini, ataupun Iqra Ustaz dekat sini. Kita baca, Ustaz dengar, kamu baca. Kalau Ustaz
Suruh ulang, kamu ulang saja. Sebab kadang-kadang lain tak okey. Kadang-kadang kamu baca tak betul. Bila ustaz ulang, kamu ulang semula apa bacaan ustaz tadi. Supaya kita baca bagi lancar. Ustaz harap kamu mengaji di rumah. Ada ustazah dekat rumah tepi mengaji. Bagi khatam cepat. Tahun 4 ni kalau boleh bagi selesai dah khatam Quran dah. Yang masa baca Iqra, selesaikan baca Iqra tu bagi habis Iqra 6. Masuk Quran pula. Yang penting kamu jangan putus asa. Terus baca. Yang penting baca, yang syaratnya mesti baca ada orang tengok, ada orang lain semak bacaan kamu. Jangan baca seorang-seorang. Baca mesti disemak oleh ibu bapa, kakak, abang atau adik ke. Adik kalau dia dah baca Quran dah, dia ajak kamu. Yang penting dia pandai, faham? Dia pandai membaca Al-Quran. Kalau tak ada siapa nak ajak, pergi cari ustazah dekat rumah tu, pergi mengaji. Jangan dibiarkan tanpa ada orang mengajak. Kalau tidak kamu akan lupa. Susah nak belajar. Sebab apa? Dia perlukan latih tubi membaca Al-Quran ni, barulah lancar. Okey, baik, itu saja daripada ustaz. Okey, apapun, terima kasih kerana mengikuti pelajaran kita. Kalau tak faham, boleh ulang semula video rakaman ini melalui YouTube. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.